Hai guys, selamat datang ke episod kedua dalam Tanya Ustaz. Masih lagi bersama dengan Ustaz Fadli. Asal kau cakap pening? Masih. Tak, pasal aku tengah pelik. Pasal episod pertama baju hitam. Sekarang pun sama juga. Dia tak ada. Aku kira macam the colour is black. The colour is black. The colour is black. Kita actually aku pakai baju hijau, kau pakai baju merah kan. Cuma orang tak nampak. Pasal cinta itu buta tu. Oh. Kau ingat aku Zuhairi. Aku pick up lain tak pandai lah. Tak, tadi aku tak pick up line kau pun. Aku pick up line dia orang. Kau ajar. Jadi kalau anda rasa macam kecing-kecing mata heart shape tu kan, komen dekat bawah kalau ada sebarang soalan nak tanya dengan Ustaz Fadli tentang mungkin sesuatu yang anda rasa macam muskil, anda perlukan jawapan tu, boleh letak dekat komen dekat bawah. Ataupun anda nak komen tentang topik yang kita adakan ni pun silakan dekat bawah. Ada sebarang services Ustaz Fadli yang anda nak dapatkan, beliau buat tahnik, beliau buat ruqyah. Dah ada jual, kau ada jual air ruqyah juga kan? Coming soon. Coming soon. Bam ruqyah. Apa tu? Kira bam ruqyah, kira ni untuk Bam. especially bam. Seriously? Itu bukan bam ni. Oh, bukan. Kira bam untuk budak-budak. Kira untuk for babies. Oh, So not only untuk dia elakkan. So dia punya bam ni, dia macam kat luar-luar. Biasanya kalau ada gatal ke, Balm. Kalau ada gatal-gatal ke ataupun susah tidur ke apa semua. So this balm also you boleh pakai for your babies ataupun orang tua pun boleh. Okay, kalau balm tapi untuk dalam tu pun dah ruqyah. Oh, dah ada ruqyah. Oh, Personally, saya personally ruqyah. Specially, Kira kahak-kahak. Semua terus. Kira semua apa semua kahak ke tak ada. Bukan JT apa, Ustaz kahak sekali. Suka kan? Saya suka Kalau balm yang untuk suami yang gatal? Oh, itu ada. Nah, dia bukan anak dia gatal. Itu bukan kena balm. Suami pun terlebih gatal. Tu satu lagi nama dia. Apa? Pam. Pam apa? Tak kena pam. Pam. Okay, Ustaz, kita nak bercakap tentang okay, aku rasakan topik ni dia takkan ada jawapan tau. There's always going to be a debate. Orang akan berdebat tentang tajuk ni. Okay. Sebab dia datang daripada sudut pemahaman yang berbeza. Alright. Kalau macam untuk aku don't agree lah dengan apa ni. Apa yang orang bercakap tentang apa yang perempuan memang kena buat. Oh, okay. Pasal zaman dulu orang memang buat macam gitu kan. Macam perempuan kalau perempuan belajar tinggi-tinggi pun tak guna, tempat kau kat dapur. Tapi dalam konteks kat Singapura ni benda tu dah lama dah tak ada dah. Dah tak valid dah benda tu. True. Jadi baru-baru ni aku dah nampak Hafiz Son of a Peach ada post dekat Instagram tentang tweet ni. Sebenarnya sebelum ni aku dah pernah ternampak tweet ni, cuma macam dia bukan daripada Singapura. Jadi aku macam okay lah, it's not a Singapore punya konteks so and audience dia yang aku nampak ni pun daripada follower Malaysia. Okay. Tapi bila Hafiz kongsi, is going to macam spark something tau. Orang akan kembali dan juga is attention. Orang akan talk about it. Sebab dalam kita cakap kat konteks Singapore ni, walaupun kita dah tak ada praktis ni sangat, tapi kita tak boleh cakap tak ada terus. True. Sebab masih ada lagi keluarga yang menetapkan kau bila dah jadi isteri, kau kena masak untuk suami, kau kena cuci baju, kau kena kemas rumah. Dan dalam konteks Singapura, isteri-isteri semua bekerja. True. Jadi tweet dia bunyi macam ni, okay? Okay. Aku takkan baca nama dia siapalah. Okay, nama dia nama pula baru cakap. Tweet dia macam ni: bila makan di rumah Ayah Long. Ayah Long ni kira macam Pak Long Pak Long tu apa? Pak Long Abang Long. Kira adik-beradik dia, Abang Long. Pakcik dia lah, Ayah Long dia panggil. Ayah Long ada peraturan yang mana lelaki mesti suka. Ni dia assume. Okay. Dia assume lelaki akan suka. Okay. Air yang first air basuh tangan kena ada. Okay, tu standard lah. Okay. Yang kedua, lelaki makan dulu, wanita standby tengok apa yang tak cukup. Okay. Ada lagi. Wow. Okay. Yang ketiga, apa yang tak cukup, wanita yang cukupkan. Maksudnya apa tu? Mungkin macam dia tengok macam kurang manis ke ataupun kurang rasa, tak tahulah kan. Sebab perempuan kan perfectionist, jadi makanan mungkin akan tip top lah. Mungkin macam tak ada sambal belacan. Dia keluar kau pancong ni kau, tak ada sambal belacan ke apa kan. Dan maybe lah tak faham sangat maksud dia yang nombor 3 tu apa. Nombor 4,
Sudah makan, lelaki tak dibenarkan angkat pinggan ke sinki ataupun cuci. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan, dia kata. Wow. Ini peraturan dekat rumah ayah long. Siapa ayah long kau? Pak long aku pun tak pernah buat macam tu. Wow. Jadi of course bila dia tweet macam gini, dia akan dapat the girls punya attention untuk fight back tau. Akan berdebat tau tentang perkara ni, sebab ni dunia yang lain. It's a modern world. Dan aku jarang nampak sebenarnya kalau macam bila pak makan ni, family aku tak adalah macam gitu. Macam lelaki makan, perempuan duduk tepi tengok. Dia macam entah, aku tak tahu. Istana pun tak macam gitu kot, tak tahu lah kan. Betul. Kau pernah duduk di sana? Aku ni tak apalah. Kalau kau nak duduk istana, tolong ajak aku lah. Aku nak kau tengok istana macam mana. Kau kalau aku duduk istana aku anak raja, engkau lah aku punya penasihat. Wah, lambat. Aku Bagus lah. buang handphone aku kat tingkap lepak. Kau turun sekarang? Kalau aku pun carilah tempat senonoh sikit. Dekat sini kan nak buang aku. Okay, jadi kalau dalam apa pandangan Ustaz tentang tweet ni? Dia ada panjang lagi tau. Nanti yang lain-lain ni aku baca. Okay. Jadi dia macam menghamba abdikan si wanita tu. Okay. Jadi kalau kita cakap dalam rumah ayah long, wanita tu siapa? Obviously mesti makcik dia, mak dia lah. True. Kakak saudara, adik saudara, adik kakak dia sendiri. True. Macam mana tu dia menghamba abdikan kaum Okay. wanita? Okay, ni berdasarkan aku punya pendapat aku punya personal. Mungkin apa yang dia tweet ni, apa yang so called macam dia punya abang long ni, Ayah long. ayah long ni yang dia ada dia punya so called macam dia punya pemikiran atau konsep. Faham? Maknanya so called macam berbakti. Seorang isteri berbakti kepada suami sehingga dia buat macam gitu. Okay. Tapi untuk faham tentang pembaktian ataupun kebaktian seorang isteri kepada suami, dia sebetulnya banyak cara-cara yang lain. Kalau bandingkan dengan cara macam tadi lah. Anjing ni tak ada zebra crossing, tak ada. tak ada. Kau ada nampak traffic light kat sini. Betul juga, tak ada. Okay, so macam pembaktian seorang isteri kepada suami macam-macam caranya. Macam-macam. Okay? So dia tak semestinya kena buat macam tadi. Especially yang apa ni, si suami, apa namanya, kita kena tengokkan suami makan macam gitu, ataupun mungkin suami tak boleh katakan tak boleh tau, tak boleh angkat pinggan bawa ke sinki kemudian cuci, tak boleh. I don't think it's a good punya cara lah ataupun pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita tengok perempuan itself, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun menaikkan derajat wanita. Even dalam kalau zaman dulu, zaman Quraisy, banyak sekali kisah-kisah dalam sirah bahawasanya perempuan ni, ketika seorang tu mendapatkan perempuan, anak perempuan, mereka akan dikuburkan hidup-hidup. Literally hidup-hidup tau. Kalau dapat anak perempuan. Pasal apa? Pasal dorang, menurut pemikiran orang Quraisy dulu, anak-anak perempuan ni mereka tidak boleh berperang. Betul. Mereka pun tak dapat harta warisan. Kemudian yang ketiga pun, mereka tak dapat jaga ataupun berternak, ataupun orang akan keluar negara untuk berniaga. Semua susah apa perempuan. Padahal zaman tu lah. Pada zaman tersebut lah. Sehingga mereka mengatakan, kalau mendapatkan anak perempuan ni, kira bukan, it's not a good luck. Sehingga diorang akan worship kalau seorang tu mendapatkan anak lelaki. Tapi bila Islam datang, bila Rasulullah SAW dilahirkan pada di Mekah tu, maka di situ baru berubah. Sehingga anak-anak perempuan pun dimuliakan. Kemudian dalam Al-Quran pun ada surah yang kita namakan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni adalah surah dipanggil sebagai wanita-wanita. Kalau tengok in the whole Quran, this is the only surah yang cakap yang lebih banyak cakap tentang wanita. Tapi dalam Quran tak ada surah
the whole surah ataupun nama surah tu Ar-Rijal ataupun nama surah tu lelaki-lelaki, tak ada. So di sini di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala naikkan. Itu juga dalam surah lain, surah Maryam. So banyak juga actually. Jadi kita kena tahu bahawasanya wanita, derajat wanita pun sama seperti lelaki, tinggi juga sama. Tinggi juga. Cuma di sini bila jadi isteri kepada suami, suami maknanya pada suami sendiri pun betul derajat sama, tetapi ada pembaktian-pembaktian tertentu yang mungkin dilakukan, tapi tak boleh cara yang macam tadilah. Tak macam itu. Kalau si suami tu kalau boleh pun ajaklah isteri makan sekali kan. Kan itu lebih romantik. So kalau macam gitu. Lagi kalau makan dengan family, makanlah sama-sama. Kenapa nak biarkan isteri ke anak ke sesiapalah, asalkan kaum wanita tu kena berdiri dekat tepi untuk jadi macam servant. Kalau nak servant, carilah maid kan. Yes, true. Even dalam sirah Nabi SAW, I think one of my IG punya live, I ada cakap pasal lagu Aisyah. Pernah dengar? Aisyah Yasin, penyanyi Yasin tu. Tak. Itu restoran Yasin tu. Tu bukan restoran Yasin lah. Aku cakap penyanyi Yasin yang Malaysia tu. Bukan. Dia ada buat lagu Aisyah. Dia yang nyanyi Aisyah itu isteri yang Rasulullah. Yes, Aisyah isteri Rasulullah. So itu di antara dia punya lirik pun ada tau kat dalam. Lagu tu sweet tau. Yes, very sweet. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Yes, okay. Sudah nyanyi dah. Baru sikit. Okay. Kenapa dengan lagu tu? Okay, so di antara tak dalam semua, Nabi sendiri pernah ikat rambut isterinya Sayyidatina Aisyah. Sweet kan? Sweet. On top of that, di antara hadis-hadis pun ada beberapa hadis-hadis. Not only one hadis tau. Ada beberapa hadis yang mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW sendiri bila beliau minum air cawan, bila Sayyidatina Aisyah minum air tu cawan tu, dia ambil tu cawan, the same spot yang Sayyidatina Aisyah letak dia punya bibir tu, bekas tu Rasulullah SAW pun minum from that spot itself. Very sweet. That's the first hadis. The second hadis pun ada juga yang Sayyidatina Aisyah pun sama juga makan daging from that spot. Nabi SAW ambil makan. Nampak? Makan sama-sama berjemaah. Dah dapat pahala juga sama-sama. Kemudian mendapatkan keromantisan antara suami dan isteri. Jadi korang tak boleh nak cakap pengotor. Yes, sebab Rasulullah buat. Rasulullah kita sendiri lakukan macam tu ya. Bekas daging daripada gigitan tu dia gigit dekat tempat yang sama. Dia sambung makan dekat tempat yang sama. Ini daripada lagu yang Aisyah isteri Rasulullah SAW. Yes. So pasal that time aku bila dapat this lagu kan, dapat tahu lagu ni, dan aku macam taklah, aku tak nyanyi kat wife kau. Kantoi. Tahu je. Aku tahulah. Alah. Tak. So bila aku dapat tu, then aku try to cari dia punya hadis-hadis untuk to support that lyric lah. Pasal ramai orang nyanyi tapi orang tak tahu betul ke Rasulullah SAW macam gitu ke dan lain-lain. And is it macam Rasulullah SAW ni betul ke romantik sangat sampai segitunya? Yes, betul. And aku cari hadis-hadis, kebanyakan daripada dalam lirik tu, kebanyakannya hampir 90% semuanya hadis sahih. Sebab kalau sebelum ni, kalau kita dengar tentang kisah-kisah Nabi SAW, Nabi Muhammad, kita selalu dengar tentang kebaikan yang dia lakukan untuk masyarakat, untuk memperjuangkan Islam. Jadi untuk isterinya pun ada, cuma macam ni dah terlalu romantik sangat. Betul. Kan, jadi orang macam macam tak pernah dengar. Ada mungkin tak pernah dengar, ada macam aku macam pernah dengar, tapi adakah hadis yang mensahihkan benda ni? Ada. Sebab tu wujudnya lagu tu. Even nak naik dia punya tunggangan dia, aku lupa whether is it unta, tak silap aku unta. Dia Sayyidatina Aisyah padang naik pasir unta. Nak naik unta ni kan tinggi kan. So kan biasanya orang kena naik atas, kena panjat apa semua kan. Rasulullah SAW dia siapkan dia punya, kira dia kneel down, dia siapkan dia punya peha dia untuk Sayyidatina Aisyah pijak untuk naik ke atas. So kalau untuk zaman sekarang, Rasulullah SAW sendiri bukakan pintu kereta. So call lah macam untuk zaman sekarang, dia bukakan pintu, dia pegang tangan, masuk. Dia kira dalam konteks tu kira macam gentleman lah, gentleman romantik. So kalau aku ni lain sikit fikir. Kalau lah kita cakap manusia biasa, isteri dia tu berat, dia pijak macam mana tu?
Tapi Rasulullah SAW dia di antara lelaki yang kuat gagah tau. Ini disebutkan dalam kitab Syama'il Rasulullah SAW. Jadi suami nak kena menggagahkan dirinya sendiri untuk sang isteri. Tapi tak semestinya kau kena buat macam gitu kan. Kau kena menutup. Kita ambil contoh. Yes, dia punya romantik dia tu. Romantik dia. Jadi kita kembali pada tweet yang menjadi kecoh tu, di mana si isteri kau bayangkan macam isteri tu dah tukang masak, tak boleh lah. dia dah sediakan tempat makan. Lepas tu bila datang suami dengan anak-anak lelaki ataupun anak saudara lelaki balik rumah, dia nak kena duduk layan diorang makan. Betul. Lepas tu tukang top up lauk, True. cuci pinggan mangkuk. Lepas tu baru isteri dengan anak-anak, anak saudara perempuan ni semua baru boleh makan. Pengorbanan, memanglah ibu ni memang darjatnya tinggi kan. Betul. Wanita memang darjatnya tinggi. Tapi kita tak, aku rasa untuk aku personally, tak boleh lah nak treat mereka tu macam tu. Sebab ini semua budaya. Betul. Kan, ni daripada budaya. Memang kita kena akur perkara-perkara ni memang wujud satu ketika dahulu, di mana isteri memang kerja dia untuk masak ini semua. Tapi konteks dah berbeza. Orang dah macam lebih cerdik tau sekarang. Betul. Orang dah macam apa-apa semua balik kepada hadis, balik kepada ajaran Islam. Kalau mengikut ajaran Islam, si suami yang sepatutnya memasak kan. Dia membantu. Rasulullah SAW Membantu untuk memasak. Yes. Dan dia bila datang bab cuci baju pun sama kan. Yes, true. Kemas rumah pun sama kan. Yes. Dia tak ada yang mengatakan kata putus isteri punya kerja. Wajib. Wajib Guna. isteri. Tak. Tak ada. Dia membantu, saling membantu dalam menguruskan rumah tangga. Yes, itu ada. Dengar tu, saling membantu. Jadi yang tweet Ayah Long ni tweet adat ataupun budaya dekat rumah dia lah, rumah Ayah Long dia. Sebab dalam tweet lagi, dia ada sambung lagi. Dia kata, aku dah banyak kali kena marah dengan Enda. Enda ni isteri Ayah Long, bonda lah Enda kan. Enda. Sebab dia pergi cuci pinggan lepas dia makan. Good. Katanya tugas lelaki makan sahaja. Mak. Macam raja. Memasak, menghidang, mengemas adalah tugas wanita katanya. Tapi itu boleh lah, boleh macam itu. Boleh. Maknanya kita makan, tugas kita makan saja. Boleh. Tak payah cuci, tak payah apa. Macam mana tu? Boleh. Tapi hari pertama aja, hari pengantin. Itu saja. Itu dengan isteri-isteri sekali tak payah cuci itu pinggan. sebab itu dia panggil raja dan Raja sehari. Raja sehari. Yes. Itu sajalah. Hari lain tu cuci sendiri je lah. Betul. Sebab dia ada macam-macam lagi ni. Dia cakap yang konteks-konteks ataupun komen-komen yang Enda dia yang katakan. Tapi mungkin Enda dia dah terbiasa tau dengan adat dan budaya macam tu untuk jaga makan sang suami dan everything. Mungkin dia dah, husband and wife is okay with that. Tapi kalau when you put this on social media, orang akan berdebat tau. Orang kata apa ni. Kau tak ada si suami tu, cuba buat macam itu. Kan? Cuba buat satu hari. Tak boleh. Cuba. Kau nampak aku masak kat dia. Cuba you masak, you siapkan, you kemas apa semua, then you kasih you punya isteri dengan rasa kasih sayang rasa kasih sayang. Ni, you makan dulu, tak apa, I tengok je dulu. You try first macam gitu. Kan? Satu hari. Dengan perut yang lapar, dengan lauk yang kau masak first. Tu, kau tak boleh nak makan dulu. Kau kasih orang lain makan sebab kau dah masak, kau tak boleh makan dulu. Kena kasih suami makan. Jadi si suami apa kata awak pula cuba. Satu hari lah kita kasih try lah. One of the weekends try lah buat macam Kira itu. kau try lah. Aku belum kahwin. Okay, maknanya aku kena try lah. Kau yang kena try. Nanti aku IG live. Okay. Lepas aku post kat Instagram aku, tengok Ustaz Fadli. Okay, kita buat challenge lah challenge. Tapi aku kalau makan, seriously, ni bukan riak ke apa semua. Suami isteri kau tak, aku akan tunggu isteri aku. Kadang-kadang isteri aku menyusu. So masih menyusukan anak aku. So aku akan tunggu sampai dia habis menyusu, baru orang makan sama-sama. Nampak ni suami tercontoh. Dia bukan tercontoh, tak. Aku just sharing aku punya experience. Keriakan. Bukan keriakan. Sebab itu dia cakap awal-awal, bukan riak. Tapi nak suruh orang untuk okay, let's do this together. Alah, sebab tak boleh lah. Isteri tu dah macam mana yang dah ada anak isteri tu dah 9 bulan. Korbankan badan dia untuk mengandung anak kau. Lepas tu tak boleh lah nak menghambakan isteri pula. Dia nak kena fair and square, nak kena sama. Jadi kita mungkin boleh buat challenge lah untuk isteri. You go and challenge your husband untuk jadi housewife for one day challenge.
Boleh hashtag lah. Kan, #housewife for one day. Yep. Lepas tu tag kita dua. Tak Tag juga kita tengok. dua-dua dekat Instagram, ataupun kat Instagram lah, buat challenge ni, drag tag kita dua dekat Instagram. Tengok how does your husband manage untuk masak, kemas rumah satu hari tu, tengok dia boleh last ke tak. Dan baru ini bukan nak mendera ke apa, kita buat untuk suka-suka, tapi dalam pada masa yang sama untuk menghargai pengorbanan seorang isteri. Ya, itu untuk suami. Kalau untuk si isteri pula, untuk menyuntik kesedaran dekat suami, you see, this is what I have been doing every day for you. Selain daripada itu, I keluar pergi bekerja. Jadi baru si suami ni akan lebih menghargai si isteri. Mungkin yes. Okay, kalau selain daripada itu, anda ada sebarang soalan ataupun topik-topik yang anda nak kita discuss, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Apa-apa, kita tanya Ustaz.